Okey, kita sambung kepada tajuk seterusnya iaitu pertumbuhan sekunder tumbuhan monokot. Okey, sebab tadi dah nak habis dalam video tadi, so saya sambung sikit je. Pertumbuhan sekunder yang berlaku dalam tumbuhan monokot yang saya kata tadi, tidak semua tumbuhan monokot mengalami pertumbuhan sekunder. Tetapi ada sebilangan kecil sahaja yang menjalani pertumbuhan sekunder. Okey, walaupun kebanyakan tumbuhan monokot tidak mengalami pertumbuhan sekunder, terdapat sesetengah daripadanya mengalami pertumbuhan sekunder seperti Dracaena, Aloe, Dracaena sp, Aloe sp dan juga Agave sp. Contohnya adalah pokok inilah, Dracaena, Aloe vera. Aloe vera ni kan pokok lidah buaya dan juga Agave sp. So, tumbuh-tumbuhan ini dia mengalami pertumbuhan sekunder. Okay, tak banyak macam kalau kata sawi, bayam, pokok-pokok yang lain tu dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder sebab dia adalah tumbuhan monokot. Okay, 3 ni lah contoh untuk tumbuhan monokot yang mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kepentingan, apakah kepentingannya? Okey, kepentingan pertumbuhan primer. Yang pertama, dia membenarkan pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Ingat, yang ini. Kalau soalan tanya, terangkan kepentingan pertumbuhan primer. 4 markah. Jadi awak kena buat apa? 2 fakta dan 2 penerangan. Mesti ada penerangan. Kalau terangkan. Okey. Kalau dia suruh terangkan. Kalau dia kata nyatakan kepentingan pertumbuhan primer. Nyatakan. Nyatakan tidak perlu bagi ulasan. Okey, yang pertama membenarkan pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Membenarkan pemanjangan pokok itu adalah fakta. Agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Itu adalah penerangan. Okay, ingat dia boleh dapat 2 markah. Okey, phloem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian tumbuhan lain. Phloem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis. Itu adalah fakta. Okey, penerangannya, markah yang kedua dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, itu phloem. Xylem pula. Xylem mengangkut air dan garam mineral. Fakta, dari mana? Dari tanah melalui akar ke daun. Itu penerangan. So, boleh dapat 2 markah. Okey, untuk soalan terangkan. Dan seterusnya, xylem primer memberikan sokongan kepada tumbuhan herba atau tumbuhan muda. Okey, kepentingan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambahkan diameter batang dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan tersebut. Okey, so bila dia meninggi ke atas, pokok ni perlu menambahkan diameter. Kerana bila dia tinggi, dia tak stabil. So, tapak dia mesti besar. Itu menambahkan kestabilan. Yang kedua, memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan, menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu phloem. Bila pokok tu dah besar, okay, dia mestilah memerlukan sistem yang lebih kompleks. Mesti kena banyak tisu xylem. Rumah besar kalau pipe dia satu je, kan tak patut. Okay, samalah. Pokok tu makin lama makin besar. Jadi dia perlu menghasilkan lebih banyak tisu-tisu xylem dan juga tisu-tisu phloem. Okay, seterusnya, menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan phloem yang telah tua dan rosak. Okay. Seterusnya, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang memberikan perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan. Okay, dan juga melindungi daripada kecederaan fizikal dan serangan patogen. Okay. Dan ia juga mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan juga membiak dengan lebih banyak. Okay. So, seterusnya adalah aktiviti 1.2. Okey, ini patutnya kita lalu buat dekat sekolah. Tak apalah, kita tunggu. Kita hold dulu benda ni.
Okey. Terus kepada, sekejap saya tengok 1.2 mengumpul maklumat kepentingan. Samalah, mengumpul maklumat kepentingan pertumbuhan primer dan sekunder. Kau tak payah ambil daripada internet pun tak apa. Kau ambil daripada buku teks ni. Okey, yang penting hafal. Okey, seterusnya aktiviti 1.3 mengumpul maklumat tentang jenis tumbuhan monokot dan yang mengalami pertumbuhan sekunder anomali. Ada pun muka surat sebelum ni. Dracena, Aloe SP, Agave SP. Okey. Okey, terus kita masuk ke muka surat 15. Muka surat 15, perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan eudicot. Eudicot ni adalah biasanya tumbuhan berkayu. Okey, kenapa kita panggil dia eudicot? Sebab dia mempunyai dua cotyledon. Okey, dicotyledon, dicot. So, EU adalah yang sebenar. Itu maksud dia. Okey, perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan eudicot boleh dibuat berdasarkan aspek-aspek seperti dalam jadual 1.3. Ingat, kalau perbandingan, mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan. Okey, persamaan yang pertama adalah kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Okey, kedua-dua pertumbuhan, mesti ada kedua-dua persamaan. Okay, kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu. Okay, dan yang ketiga, kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Soalan ni boleh keluar soalan 10 markah. Okay. Yang penting apa? Yang penting hafal. Fahamkan dan hafal. Okey, perbezaan. Aspek yang pertama adalah tisu meristem yang terlibat. Kalau pertumbuhan primer, ia melibatkan meristem apex. Pertumbuhan sekunder, ia melibatkan meristem lateral, iaitu cambium vascular dan cambium gabus. Ingat primer, meristem apex, sekunder, meristem lateral. Okey, bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan. Primer berlaku pada batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda. Sekunder, ia berlaku apabila pertumbuhan primer telah terhenti pada batang dan akar yang telah matang. Aspek yang ketiga adalah arah pertumbuhan. Pertumbuhan primer, pertumbuhan berlaku secara memanjang. Manakala pertumbuhan sekunder, ia berlaku secara jejari. Kesan pertumbuhan primer, ia akan meningkatkan kepanjangan batang dan akar tumbuhan. So, manakala kesan pertumbuhan sekunder adalah peningkatan ukur lilit batang dan akar tumbuhan. Okey, aspek yang seterusnya. Banyak tak apa. Terpaksa. Hafal je. Okey, tisu dan struktur yang terbentuk. Epidermis, cortex dan tisu vaskular primer. Okey, ini yang terbentuk dalam pertumbuhan primer. Manakala pada pertumbuhan sekunder, akan ada kulit kayu, periderm, lentisel dan tisu vaskular sekunder. Okey, tisu yang terbentuk. Okey, kehadiran tisu berkayu. Okey, dalam pertumbuhan primer tidak akan mempunyai tisu berkayu. Okey, manakala pada pertumbuhan sekunder ada tisu berkayu. Okey, ketebalan kulit kayu. Okey, primer kulit kayu dia nipis, tetapi pada sekunder, kulit kayu yang tebal akan terhasil. Okey, kehadiran gelang tahunan, pertumbuhan primer ada tak? Tak ada. Okey, tetapi pada pertumbuhan sekunder akan terhasil gelang tahunan pada batang pokok. Okey, itu adalah perbandingan di antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Okey, kita tengok tumbuhan berbunga, angiosperma. Okey, angiosperma adalah tumbuhan berbunga. Ia dapat dikelaskan kepada tumbuhan monocotyledon dan eudicotyledon. Kedua-dua kumpulan tersebut, kedua-dua kumpulan ini berbeza dari segi struktur butir debunga, bilangan cotyledon, jenis akar, jaringan urat daun dan susunan berkas vaskular. Eudicotyledon
merupakan kumpulan terbesar dalam tumbuhan berbunga dan terdiri daripada pelbagai spesies. Sesetengah tumbuhan EU Dicotyledon melakukan pertumbuhan sekunder yang membolehkannya tumbuh tinggi dan dapat hidup sehingga beratus-ratus tahun. Okey, eksplorasi bio kita tahulah itu. Okey, kita tengok masuk seterusnya adalah kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Okey, tadi kita belajar kepentingan pertumbuhan primer dan kepentingan perubahan pertumbuhan sekunder. Sekarang adalah kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Okey, kita tengok. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana ia dapat menghasilkan kayu balak seperti Shorea sp, iaitu kayu meranti, dan juga Balanocarpus sp, iaitu kayu cengal. Kayu-kayu ni adalah kayu yang bermutu tinggi, okay, dan boleh, kalau buat perabot, dia menghasilkan perabot yang agak mahal. Okay. Kebanyakan perabot yang ada sekarang dibuat daripada macam kayu getah kita panggil. Kalau terendam dengan air tu dia boleh habuk-habuk kayu. Kalau terendam dalam air dia boleh kembang. Okey. Okey, seterusnya tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah bot, perabot. Rumah bot, perabot, pagar, pintu dan juga lain-lain. Okey. Kepentingan tumbuhan pada segi ekonomi. Kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan barang-barang hiasan. Okey, seterusnya kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti Hopea sp, iaitu kayu merawan dan meranti, dapat menghasilkan resin dan juga minyak. Bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnis, bahan pelekat, minyak wangi dan juga ubat-ubatan. Okey. Tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Okey, last kali adalah jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis, iaitu hasil daripada pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder. Ini dapat menjana sumber pendapatan dan juga ekonomi negara. Okey, so kita habis tajuk 1.2. Jangan lupa macam biasa, okey, sila buat salin soalan dan jawapan untuk praktis formatif 1.1 kita dah belajar, 1.2 kita dah belajar. So dua-dua ni tolong buat salin soalan dan jawapan. Okey? Okey, so saya berhenti setakat 1.2. Last kali kita punya pembelajaran adalah kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Okey, oleh itu saya akhiri video saya ni dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera.